So passenger ni pun faham kalau dia pun tengah marah kan. So kalau kita selalu maintain kita punya magic words, thank you, I'm sorry, excuse me, thank you, I'm sorry, excuse me, you will save in airline industry. Hai guys, Assalamualaikum. Saya Ahmad Laksib. Show dalam bilik kali ni kita sekali lagi bawa korang ke luar bilik. Kita berada dekat Red Q AirAsia dekat Sepang. So untuk episod kali ini, saya bawakan seorang, saya boleh katakan pempengaruh, influencer pun boleh. Influencer dekat TikTok, dekat YouTube pun dia juga. Ini dia, ni orang kata ikon lah. Saya pendekkan cerita, ini saya jemput ikon lah. Ikon airlines, penerbangan. Sebelah kita adalah Kak Ros. Hai Kak Ros, Ya, sihat? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Kak Ros. Bulan sudi datang ke Red Q hari ni. Ya, kita special sikit Kak Ros. Ya. Sebab kita macam nak invite Kak Ros ni, kita sanggup buat kita punya board, show dalam bilik ni datang kat sini. Terima kasih banyak-banyak. Cantik dekat tengah tu, you. shot. Okey, Kak Ros. Episod ni kita macam nak relax, nak santai je Kak Ros. betul. Macam korang tahu Kak Ros pun nama semakin naik sekarang ni dalam airline. Ya ke? Alhamdulillah. Buka TikTok pun muka dia, buka YouTube pun muka dia. Tapi kita dapat tahu, macam saya tengok konten Kak Ros, saya kenal Kak Ros daripada YouTube Abang Zarul. Oh ya, Zarul Umbrella. Betul. Bila kita tengok konten dia kan, macam ada Kak Ros episod tu, funny lah Kak Ros ni. Kelakar. Saya rasa Kak Ros ni kelakar sebab logat. Betul. Orang Kelantan ke? Oh, set Kelantan ni. Dia tak boleh dah, dia tak boleh tukar dah. Tambah lagi kalau orang dah tahu Kak Ros orang Kelantan, memang tak boleh nak tukar dah. Kena kecek Kelantan juga. Ada Kecek juga Kelantan. terselit-selit tu. So dalam video kita ni boleh borak kecik Kelantan kan? Oh boleh, bahasa Kelantan. Walaupun Kelantan saya tak jadi. tak jadi. Jadi juga jadi tu. juga, Jadi juga tu. Korang nak tahu tak, sebenarnya Kak Ros ada tanya saya, tak dapat soalan pun kan? Kak Ros nak standby, nak prepare. Tak ada soalan ni Tak kan? ada soalan kan? tak Sebenarnya apa. Kak Ros, konten kita show dalam bilik ni kita mau tu macam borak pasal spontan lah kehidupan. Boleh. Macam mana Kak Ros boleh menjadi seorang Kak Ros pada hari ini? Macam tu. Boleh je. Kita nak share Deep tak? adik-adik Deep tak soalan rasanya. tu? Deep sangatlah tu. Okey. Kita mulakan cerita mengenai Kak Ros. Ya. Macam mana Kak Ros, Kak Ros memang asal dari Kelantan. Betul. Kak Ros memang pure 100% daripada Kelantan. Anak jati Kelantan. Anak jati Kelantan. Tanah tumpah darah Kak Ros di Kelantan. Mak ayah? Mak ayah pun orang Kelantan juga. Mak Kak Ros tu, ayah Kak Ros orang Pasir Mah. Mak Kak Ros memang orang Kampung Lakluk lah. Kita panggil Kampung Lakluk. Tu jauh tu Kampung Kak Ros tu. Kat mana tu? Semua tak tahu kan. So sebab tu Kak Ros biasa kalau orang tanya Kak Ros cakap area Kampung Pek lah. Sebab Kampung Pek tu di tengah jalan besar. Kampung Kak Ros tu macam dalam 200 meter lah daripada Kampung Pek tu, nak masuk ke dalam lagi. Memang jalan kampung lah. Tapi Kak Ros dibesarkan dekat Macang. Betul. Okey. Di Kampung Lakluk lah. Lakluk tu lah. Yang ayah punya. Ayah punya Pasir Mah. Pasir Mah. Kak Ros punya di Kampung Lakluk. Maknanya okey. Kak Ros dibesarkan di Kampung Lakluk lah. So Kak Ros memang dekat Macang. Daripada sekolah Tadika sampai sekolah menengah. Tadika pun tak tahu lah. Ingat kau dok pergi Tadika. Zaman dulu kan mana ada Tadika rasa. So terus sekolah kebangsaan je. Sekolah Kampung Pek. Terus lompat darjah 1. Darjah 1. Tak pergi Tadika. Zaman Kak Ros dulu Kak Ros rasa tak ada Tadika. Tak ingat pula mak hantar ke Tadika. Rasa tak ada zaman Kak Ros dulu. Ke Kak Ros banyak main ni? Itulah banyak main. Semua nak kerja glamour-glamour je. Dulu Okey. Kak Ros punya cita-cita memanglah seperti Kak Ros bagi tahu kan. Nak kerja semua glamour. Ya ke? Pembaca berita. Sama. Oh ya ke? Kita sama. Betul, pembaca berita, pramugari dan sekretari. Ya. Okey, waktu sekolah, waktu kita cakap pasal sekolah rendah, sekolah menengah, cikgu tanya, apa cita-cita? Cikgu panggil apa kat sekolah? Mita. Jauh beza. Betul. Mita apa dia pula? Nama Kak Ros Tengku Rosmita. Tapi kawan sekolah, cikgu semua panggil Mita. Macam mana dapat Eksklusif Ros? ni bagi tahu dekat bulan ni, Mita. Macam mana dapat Ros? Terus, kebetulan kan Mak Kak Ros kan dulu dia berniaga kecil-kecilan. Lepas tu ingat tak kalau orang datang jual roti ke apa, masa tu Mak Kak Ros pregnant. Lepas tu dia cakap, letaklah nama Rosmita cantik.
Lepas tu letak nama Rosmita. Tapi besar tukar nama jadi Rose. Jadi Ros, Kak Ros. Orang panggil nickname lah Kak Ros, nickname. Kak Ros macam tu. Nama dekat Macang Mita. Mita. Okey. Betul. Itu kawan sekolah lah panggil. Okay, Kawan sekolah. sama-sama. Betul. Lepas tu itu cerita pasal cita-cita, cikgu tanya. Mita nak jadi gapo dia? Nak jadi gapo kita royak lalu tulis ni. Tulis dalam buku nak jadi pramugari, pembaca berita dan juga sekretari. Waktu sekolah rendah dah tahu dah pramugari. Kita tahulah, ingat orang kerja kapal terbang, kita tahulah pramugari, dah tahulah. Masa tu kan Kak Ros kan, masa kecil tu tak ada, bila masuk tingkatan saja Kak Ros dah teringat macam wah bestnya. Kak Ros kan suka bergaya. Masa tu kan kita tengok BSN kan pakai baju kebaya. So teringin sangat. Sebab masa dulu kalau nak jadi pramugari orang cakap kena pergi kursus, nak kena bayar itu, nak bayar ini. Kita pun masa tu tak ada pitih kan nak masuk itu semua. Lepas tu bila dah habis SPM, Kak Ros cakap dengan mak Kak Ros, tok sel lah dah nak sambung belajar, nak kerja bank. Kan kita cita-cita nak kerja bank. Lepas tu kebetulan ada iklan katanya di Kota Baru. Kak Ros ingat lagi di Taman Udamuni Pengkalan Cepa. So Kak Ros masuk banking course. Banking course tu sebenarnya 3 bulan tapi Kak Ros dah tak sampai sebulan ke macam tu. Tak sampai 3 bulan lah. Orang dah panggil untuk bekerja di Kuala Lumpur, Hon Leong Insurance. Semata-mata nak pakai kebaya. Betul. Lagipun macam kerja tu kan macam glamour kan. Kak Ros kan suka jenis yang glamour-glamour, cantik-cantik pakai. Tapi family Kak Ros ada ke yang kerja macam bahagian airlines? Sebab mesti Kak Ros akan tengok dulu baru minat, betul tak? Betul. Tak ada. Semua family Kak Ros berada di kampung semua. Macam mana Kak Ros boleh terfikir nak jadi flight attendant? Sebab Kak Ros memang suka, orang cakap, itulah cakap tadi, suka bercantik-cantik, berdandan daripada kecil lagi. Kalau tengok cermin tu kan, berjoget depan cermin, sikat rambut, pakai lipstick mak Kak Ros. Macam tu daripada kecil lagi. Teringin. Lepas tu kan masa budak-budak kan duduk atas tangga tu pegang batang kayu, menyanyi. Saya rasa kita samalah kita punya perangai kecil-kecil. Sebab tu kat sini kan jadi pengacara. Sebab tu saya kat ni, sini. Sebab saya pun berangan juga dulu. Betul. Kita kan berangan tak sudah kan zaman kecil. Berangan nak masuk dunia glamour. Tapi sampai sini je lah kita boleh glamour. Betul. Okey Kak Ros, waktu tu cikgu tanya nak jadi gapo dia. Kak Ros goyak nak jadi... itulah 3 tadi, pramugari, pembaca berita dan juga sekretari. Lepas tu, keluar pada sekolah, Kak Ros melanjutkan pelajaran ke? Kak Ros kerja dulu ke macam mana? Tak, lepas SPM, dah dapat result SPM, hari ni keluar SPM tu, terus cakap kat mak nak pergi ambil kursus banking. Kursus banking. Sebab minat kerja bank sangat. Bank masa tu kan, masa Kak Ros tu glamour sangat siapa kerja bank kan. Tengok saudara-saudara balik daripada KL, kerja bank, best lah. Pakai minyak wangi pun mahal-mahal lah macam tu. Kita macam, nak jugalah. Itulah cita-cita Kak Ros daripada situ. Cakap kat mak memang tak nak sambung belajar, nak pergi masuk banking course. Itulah yang Kak Ros cakap tadi. Okey. Lepas tu bila dah kerja dekat Hon Leong Insurance tu, Kak Ros kerja daripada tahun 1998 hingga tahun 2000 Kak Ros kerja kat Hon Leong Insurance 4 tahun. Waktu tu 1998, saya belum masuk Malaysia lagi waktu tu. Oh ya ke? Saya berada dekat Thailand lagi waktu tu. Oh yelah, daripada Thailand, Bangkok kan? Saya lagi kat sana. Oh ya ke? Lepas tu tak puas lagi dapat kerja insurans. Masa tu Kak Ros kerja macam key in policy je dekat fire department. Lepas tu at the same time mencari juga sebab cita-cita. Cita-cita nak lagi juga kerja kat bank kan. Macam tak puas hati lah ni dapat key in policy kan. So apply. Pergi macam-macam bank. Kak Ros pergi bank pertanian. Macam-macam bank lah masa tu. So akhir sekali Kak Ros dapat international bank. Dapat, alhamdulillah. Mungkinnya sebelum Kak Ros masuk airlines, dah kerja banking. Betul, insurans first. Insurans. Insurans. So macam mana Kak Ros boleh terjebak masuk airlines? Sebab cita-cita nak lagi try lagi. Masih tak putus asa. Betul, tak putus asa. So daripada orang cakap apa yang Hon Leong Insurance, lepas tu Kak Ros pun dapat lagi, nak upgrade lagi, nak kerja di bank. Tapi bank Kak Ros minta teller yang kat depan tu kan. Tapi bos bagi customer service. Lepas tu after that rezeki kebetulan dia punya PA assistant to branch manager tu resign. So bos ambil Kak Ros jadi personal assistant. Alhamdulillah lah, naiklah juga pangkat daripada customer service jadi personal assistant. Dapatlah juga merasa jadi sekretari tu kita kata.
Lepas tu Lepas tu dah masuk bidang ni macam mana okey, ni? nak masuk bidang pramugari ni kebetulan dia hari-hari yang customer kan. Kak Ros kan Jalan Ipoh. Jalan Ipoh tu daripada banyak orang angka-angka spare part, pasar borong selayar dan juga macam-macam lah orang kat situ kan. Sebelum jumpa bos, dia orang nak berbincang dengan bos tu, dia kena jumpa Kak Ros dulu buat appointment. Betul. So setiap kali orang datang, you banyak cantik tau. You patut kerja kapal terbang. You lawa lah, you patut kerja itu kerja ni. Kita pun Lagi berangan lah. lagi berangan lah. Lepas tu nak kerja pramugari. Kebetulan masa tu ada dalam newspaper iklan. Kak Ros pun happy terus apply. Apply, masuk Kak Ros terus apply tu pergi walk in interview. Waktu tu tahun? Tahun 2004. Ingat lagi tahun 2004. Bukan, 1998 hingga 2000. 2000 hingga 2004, betul. 2004. 2004. Kak Ros datang walk in dekat mana waktu tu? Sekarang sama-sama hotel. Dulu Park Royal lah dekat KLIA. Dekat situ. Kak Ros kan nak pergi interview tu, pilih baju daripada skirt, daripada baju, berlatih bercakap. Berlatih bercakap ni kita tak confident kan. So kita kena berlatih bercakap, pergi kerja, naik bas ke apa, berlatih bercakap. So pada hari yang nak pergi interview tu, alhamdulillah. Dia ada 5 stage Kak Ros rasa. Ya, betul. Semua alhamdulillah lulus semua. Alhamdulillah. First time je dapat, syukur. Terus diserap masuk. Betul. Sebab apa, kita kalau nak memerlukan sesuatu tu, kita kena kerja kuat. Sebab tu baru kita ada confident. Bila kita macam penuh ilmu di dada, orang cakap nak pergi interview tu, senang je. Kita confident. Waktu tu Kak Ros dah datang KL, betul? Jadi PA tadi. PA Betul. the boss. Lepas tu Kak Ros nak masuk ke airlines, Kak Ros ada bagi tahu parents tak yang macam Mita apa? Mita. Mak Kak Ros panggil adik Ros. Adik Ros. Okey. Dia kata adik Ros nak pergi jadi flight attendant, jadi pramugari. Betul. Boleh tak apa semua? Tak. Kak Ros biasa kalau buat keputusan apa-apa, Kak Ros tak bagi tahu mak Kak Ros. Kak Ros tak bagi tahu mak Kak Ros. So bila dah dapat tu baru Kak Ros bagi tahu. Sebab segan lah kan, takut tak dapat nanti kan putus asa. Mak pula macam happy lah kan kalau kita nak jadi pramugari sebab dia tahu dah cita-cita kita, sekretari tu. So bila dia dapat tu Kak Ros cakap bila dia dapat panggilan daripada Asia tu, tak tahu nak tekan nombor apa. Sebab apa, terlampau happy sangat. Masa tu Kak Ros duduk kat kampung baru. Ayah macam mana? Ayah walaupun dia kata yelah kita duduk kat kampung kan, dia kan Pak Imam. Oh, ya ke? Takut kan anak rambut blond, skirt pendek apa semua kan. So tapi alhamdulillah ayah Kak Ros ni walaupun dia orang Kelantan, dia orang macam duduk di kawasan perkampungan tapi orang cakap sporting, menyokong kejayaan anak-anak tu. Kak Ros berapa adik-beradik? Kak Ros ada 4 adik-beradik sekali dengan Kak Ros. Kak Ros bongsu. 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 So 3 atas tu abang, kakak? Abang yang sulung. Okay. Lepas tu Kak Long dan juga satu lagi kakak. Satu abang, 3 perempuan. Betul. So semua okey. Betul. Tapi sedih juga Kak Ros masa Kak Ros bersyukur sebenarnya dapat kerja kat Asia ni. Dia macam improve sangat kehidupan Kak Ros. Sebab dulu Kak Ros kalau kat kampung baru, sedih jugalah cerita. Yelah masa tu kita mula-mula kerja bank kan, gaji pun ala kadar je. So Kak Ros dalam satu flat PKNS tu kat kampung baru tu. Tahu. Kan legend kan flat tu kan. So Kak Ros dia ada 3 bilik, 4 bilik termasuk bilik air. Kak Ros sewa dalam satu bilik tu 4 orang. Macam nak jimat duit lah nak pergi kerja. Lepas tu nak kata tilam pun berbantalkan apa orang cakap cushion kursi tu. Sebab nak beli katil tak muat. So tak muat 4 orang kan. So berbentangkan dengan yang kursi je lah tidur. Itu waktu jadi banking macam tu kan. Macam lepas tu pergi kerja pun kadang-kadang naik jalan kaki daripada kampung baru nak pergi ke Jalan Ipoh tu. Kak Ros ikut shortcut lah. Jalan kaki pakai slipper tau. Tapi yang penting sampai office tu tukarlah make up, maintain grooming, sekretari. Kalau tak belecak tu, berpeluh tu. Betul. Itulah macam orang cakap kalau kita orang cakap sabar tu. Sabar tu indah tapi kadang-kadang memang sakit orang cakap ada macam tu. Dia punya pengorbanan, punya perit dia. Tapi once kita dah dapat apa yang kita nak, kita dah berjaya, kita rasa puas. Betul, alhamdulillah. Orang cakap kita buat biar ikhlas. Yes. Kalau kita nak sesuatu impian kita tu memang kita kena buat betul-betul. InsyaAllah Tuhan tu akan bagi. Sebab zaman sekarang Kak Ros rasa tahun 2023 ni kalau kita berdoa selalu baik dengan orang, Tuhan tu akan bagi rezeki kat kita. Tak payah tunggu lama. Tak esok, tak lusa, tak minggu depan, tak bulan depan.
InsyaAllah Tuhan tu akan bagi kat kita. Tapi yang penting macam kena berusaha. Yes, betul. Ada cerita pasal mengenai diri saya Kak Ros, cakap pasal audition pergi ada 5 stage apa semua kan. Fun fact-nya saya pernah pergi interview Asia. Oh ya ke? Ya, waktu tu habis degree waktu tu, Oh, 2016 kot. Tapi saya pergi dekat Langkawi. Oh, Sebab saya stay Kedah. So So, saya naik ferry pergi Langkawi, duduk semalam 2 malam. Pergi Langkawi, first stage dah kena tolak, kena reject. Kenapa? Sebab apa? Sebab tak tinggi. Sebab dia lelaki 170 Betul, kot. tapi tak apa. 170 dan wanita 157. 157 macam Kak Ros ni lah. Kak Ros ngam-ngam je 157. Ya. Rezeki. Rezeki, Macam saya bukan rezeki dari airlines kot. tak apa. Ni ada rezeki kat sini datang juga dekat RedQ itulah tu. sekarang. Lepas tu, waktu saya nak pergi interview tu, dia nak ukur kita kan. Betul. Dia suruh buka kasut. Betul, tanpa bersepatu. Betul. Tinggi saya waktu tu 165, 166. Alah, tak sikit lepas. je lagi. 4 cm je. Tu, aduh tak lepas. Tak lepas, Lepas tu tak saya apalah. balik dengan kehampaan waktu tu. Saya rasa Alah. ini bukan rezeki saya kot dalam bidang ni. Betul. Kadang-kadang kita kena fikir macam tu. Ya. Tapi kita rasa macam seronok bila nampak macam flight attendant tarik bag. Betul. Dekat dalam flight. Tutup kompartmen apa semua. Lepas tu saya pernah juga, setiap kali naik flight, kita akan try untuk tutup. Boleh tak? Sampai je. Kenapa dia orang reject Tak mungkin dia nak lebih lah sebab some aircraft mungkin nanti kita akan ada yang tinggi sikit. It depends. Ada juga kawan saya, dia dah jadi flight attendant. Dia rendah sikit daripada saya. Oh, ya Tapi ke? dia dapat, ya. Oh, mungkin dia. Tapi dia airlines yang lain. Dia Singapore Airlines. Oh, okay. So maybe sebab different company, different prosedur dan polisi. Itulah mungkin. Macam tu, betul. Tapi tak apalah, saya dah lupakan dah kejayaan nak menjadi flight attendant tu. Better saya fokus kepada dunia hiburan je lah. Betul. See, datang juga kat sini kan. Datang juga. Dekat AirAsia. Banyak kali dah datang sini. Ya. Okey, Kak Rul. Ya. Lepas tu, waktu uji bakat, waktu audition orang panggil apa? Uji bakat, temu interview. duga. Interview. Interview. Dia mesti ada apa kelebihan bakat Kak Ros. Yang nak interview hari tu, Ya. sebagai pramugari tu. Yes. Kak Ros ni. Setengah orang macam, okey, kelebihan saya boleh menyanyi, saya boleh menari. Kak Ros apa kelebihan? Okey, kelebihan Kak Ros masa tu, kita nak kata kelebihan pun, kita tak ada kelebihan. Kak Ros betul, nak kata menyanyi, tak boleh menyanyi, nak kata berlakon, tak boleh berlakon masa tu. Cuma berbekalkan semangat dan confident Kak Ros tu, mungkin para interviewer tu tengok Kak Ros, wow, budak ni ada satu macam ada something. a little spark inside ya. my heart. That yang interviewer boleh nampak, oh budak ni boleh di-groom, boleh jadi seorang pramugari yang berjaya. Mungkin daripada situ, sebab kita kalau nak fikir talent ni, nak jadi cabin crew AirAsia bukan saja adik kena pandai menyanyi ke berlakon ke, itu anugerah lah yang diberikan kan. Tapi yang penting attitude perangai tu yang kena ada. Sebab attitude ni bila kamu adik dah jadi pramugara, kalau attitude tak bagus, you train lah macam mana pun dia memang dah macam tu. Sebab kalau kita tak cantik sikit, kita boleh di-groom. Betul. Tapi kalau attitude tu susah untuk dibentuk. So kalau kata kelebihan Kak Ros tu, kita kata mungkin dari segi orang suka tengok Kak Ros bercakap, mungkin the way body language Kak Ros, the way Kak Ros senyum, mungkin daripada situ. Faham. Itu dia kelebihan. Macam tu. Berbalik pada saya, nak cerita saya juga masuk. Tak apa. Betul, Kak Ros tak sabar nak dengar ni. Berbalik pada saya dah standby tau waktu uji bakat tu. Dah standby dah. Apa kelebihan saya? Sebab dia orang kata ada stage ni dan juga ada stage untuk uji bakat tau. Betul. So saya dah standby, kelebihan saya boleh cakap siam. Wow. Ya, saya dah standby skrip saya nak cakap siam macam mana kan. Dan first stage dah kena tendang. Lepas tu tak boleh nak pergi lagi Tak lah. nak pergi lagi. Lepas tu the next audition tu nak try macam tak payahlah kot, mungkin bukan ini bidang kita, bukan betul. ini. Baguslah Kak Ros puji semangat adik tu. Berfikiran positif. Benda yang tak boleh dapat tu kita fikir hikmah lah. Ya, betul. Mungkin ada di sebalik hikmah tu kan. Tapi teringin. Teringin sangat nak fly. Okey, nanti kita naik AirAsia sama-sama Boleh pinjam baju. Boleh pinjam Baju dah pakai dah hari tu. Ya. dah pakai dah. Okey, Kak Rul. Bila Kak Rul masuk dalam AirAsia, itu adalah first company dalam airlines, betul? Betul, Itu first company. Dan berapa tahun Kak Ros bersama AirAsia ketika itu? Okey, Kak Ros join AirAsia after kerja bank tadi 2004 sampai ujung 2004 lah sampai 2013. Oh, lama. Lama, almost 9 years.
Lepas tu Kak Ros Lepas tu berhenti ke apa? okey, Kak Ros berhenti tu sebab masa tu ada other airline Okey. nak buka. So Kak Ros pun tak tahulah kenapa Kak Ros boleh tinggalkan AirAsia nak pergi ke company yang baru buka tu. Kak Ros rasa ada sebab musibab dia. Mungkin masa tu Kak Ros dah 36, mungkin dah sampai jodoh Kak Ros kot. Nak ubah mood, ubah haluan. Betul, macam tu. mungkin dah jodoh Kak Ros sampai untuk berkahwin. Sebab tu Tuhan macam bagi sebab dia untuk Kak Ros berpindah. Sebab jodoh Kak Ros berjumpa selepas resign daripada AirAsia. Oh ya. Kak Ros rasa sebab itulah. Kadang-kadang dia terdetik macam tu kan nak jadi Jodoh kan. sebab musibab dia je lah kita kata berhenti daripada Asia masuk airline lain, lepas tu dapat jodoh di situ. Lepas tu Kak Ros berjumpa jodoh di airline lain Ya, dan berkahwin. berkahwin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lepas tu Kak keluar Ros pada situ. lepas tu Apa cerita? dah berkahwin tu untuk dapat baby, Okey. Kak Ros dinasihatkan supaya berhenti daripada menjadi seorang pramugari untuk Dia bagi berhenti ke dia kena ada period untuk kita stop? tak ada, dia tak ada. Kena resign terus? Kena resign terus. Oh, ya ke? It's up to you. Kalau adik nak resign. Kalau adik nak continue, sebab Kak Ros dah umur 36. Untuk conceive baby tu orang cakap chance dia susah. So Kak Ros dapat nasihat daripada doktor, kalau nak conceive baby tak boleh nak stres, tak boleh kerja berat, so kena relax. So that's why Kak Ros decided to quit my job as a flight attendant previous company. And then after 8 months I conceive baby, alhamdulillah. Lepas tu after that Kak Ros concentrate dekat anak Kak Ros selama 10 tahun Kak Ros tak bekerja. Menjadi suri rumah tangga sepenuh masa. Mengerjakan rumah, Kak Ros tiada pembantu. Just fokus dekat anak Kak Ros. Sebab anak Kak Ros ni special kids. Ada very mild ADHD lah. So after that sekarang, anak Kak Ros dah besar. Dah berapa tahun sekarang? 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun. So Kak Ros macam nak kerja lah. Dah masuk 10 lah, sorry. 1 hari bulan 12 hari tu dia dah 10 tahun. Dah birthday dia. Birthday dia. Sekarang dah 10 tahun. Alhamdulillah. So Kak Ros resign 10 tahun berhenti dari suri rumah. Lepas tu Kak Ros masuk balik kan? Masuk balik sebab previous company yang terkesan hari tu ada buka kan. Okey, betul. Okey, lepas tu Kak Ros macam mana aku nak dapat kerja balik ni, Kak Ros bercakap dengan diri Kak Ros kan. Sebab masa kita 10 tahun tu kita kan tak susah nak jaga badan berisi. Masa tu Kak Ros 58 kg yang duduk kat rumah tu. 58 kg tu kecil lagi Kak Ros. Tak. Bagi Kak Ros kan, dia dah besar sebab apa? Kak Ros kan dengan muka sembab, lepas tu peha kita berjalan pun berlaga. Betul ni Kak Ros cakap betul. Nak zip baju tak boleh. So Kak Ros rasa down sangat. So start from that day Kak Ros cakap, I kena diet ni. So masa tu kat rumah tak tahu nak makan apa. Adalah sekeping roti dengan mayonis. Itulah terkeluarnya cerita sekeping roti dengan mayonis tu. Betul, Kak Ros amalkan diet tu dengan intermittent fasting. So Kak Ros boleh kurus 6 bulan 12 kilo. Okey Kak Ros, lepas tu Kak Ros masuk dalam airlines yang terjejas tu, betul? Okey, betul. So itu Kak Ros dapat tawaran ke apa selepas 10 tahun jadi suri rumah? Ke saja-saja nak pergi interview? Saya saja nak pergi interview. Kenapa? Kenapa tak nak jadi suri rumah je? Tak, sebab anak Kak Ros yang Kak Ros cakap special kid tadi kan, dia dah besar. So Kak Ros pun, Kak Ros ni nak kerja airline ni yang terkesan hari tu, Kak Ros sanggup ambil pembantu rumah. Ya, sebab apa cita-cita? Sebab kan kita kan dah lama tak fly. Lepas tu tengok kawan post gambar. Bestnya teringin. Teringin nak fly, pakai baju merah semua kan. Teringin lah. So kebetulan ada iklan masa tu. So Kak Ros pun dah diet sekeping roti hari tu kan. dah maintain dah badan. Boleh bertanding lah kita kata dengan adik-adik yang. Boleh bertanding dengan Gen Z tu lah. Bertanding secara sehat lah kan. Confident lah kan. Kena ada kan. So Kak Ros pergilah interview. Waktu tu umur Kak Ros berapa? Yang pergi interview tu? 45 lah. Oh, dia kalau nak jadi ni, dia tak ada limit umur. 44. Dia memang tak ada limit umur? Tak ada. Bukan dia tak ada macam ni. Kalau macam AirAsia, 18 tahun ke atas. Tak ada limit. As long as you look good, you cantik, you presentable, you know how to carry yourself as a cabin crew, aura is there, yes, you can apply. Macam tu. So yang airline satu ni pun sama juga? Yang satu pun sama juga. Sebab kita ex-crew kan, mungkin kalau ex-crew dia tak ada limit lah. Untuk airline yang Kak Ros pergi interview lah tak ada limit. So kebetulan dia cakap tak ada limit, and then ataupun ex-crew kita pergi je. Alhamdulillah. Lepas juga? Lepas. 5 stage tu lepas? Ya, 5 stage tu lepas juga. Kita ada ukur tinggi, lepas tu kita ada catwalk, English test.
lepas tu discussion and then baru final. Yang benda ni, catwalk, English test, discussion apa semua ni, Kak Ros pergi kursus ke ambil kelas dulu ke apa? Waktu sebelum masuk Asia dulu? Tak ada kursus tu. Kak Ros cakap dulu kan masa kecil kan, kita tahu kan dia ada kursus, you bayar berapa ratus, you pergi. Kak Ros tak ambil yang tu sebab kita pun tak ada duit nak pergi tu kan. Cuma Kak Ros lepas habis SPM tadi Kak Ros cakap Kak Ros nak continue banking course. Terus tak masuk tingkat tanam ke apa, terus pergi ke ambil banking course. Itulah startnya perjalanan Kak Ros di Kuala Lumpur. Okey, lepas tu Kak Ros dengan airline yang satu ni pun tak lama kan? Tak lama, Itu hanya beroperasi 10 bulan saja. 10 bulan tak sampai setahun kan? Tak sampai setahun beroperasi. I mean sebab yang Kak Ros fly lah selama 10 bulan je. Lepas tu macam mana boleh masuk Asia balik? Lepas tu bila kan airline yang lepas tu terkesan dengan ada masalahnya kan. So bagus aviation industry kat Malaysia ni, terutama Kak Ros cakap AirAsia, dia offer cabin crew yang terkesan tu untuk datang interview di AirAsia. So salah seorangnya Kak Ros kembali ke rumah lah, kembali ke pekerjaan orang cakap. Macam tu. Tapi Kak Ros masuk kembali ke rumah bukan sebagai flight attendant. Okey, sebenarnya Kak Ros memang datang sini untuk jadi flight attendant, untuk menjadi anak kapal juga. Tapi alhamdulillah AirAsia, pihak AirAsia telah offer Kak Ros untuk menjadi seorang perunding image AirAsia serantau. Tu cerita dia. So Kak Ros pun fikir banyak kali juga, nak terbang lah, nak fly lah. Sebab follower kan selalu cakap, Kak Ros bila nak fly balik. So Kak Ros pun macam, yelah nak fly lah, tapi pihak AirAsia telah offer Kak Ros sebagai perunding image AirAsia serantau. Kak Ros jaga banyak negara tau, antaranya Thailand, Indonesia, Philippines dan ya betul, dan Malaysia juga. Ya betul. 5 negara. 5 negara. So Kak Ros lah bos besar ni. Tak adalah bos besar, grooming specialist, in charge all the Malaysia dan juga serantau. Orangnya pula lawa. Allah, terima kasih sayang. Kenalah jaga semua. Ya, insyaAllah, alhamdulillah. Sebab dia jadi grooming ni, dia kena standardkan semua kan? Betul. Grooming punya setiap negara tu. Betul. Macam Kak Ros as a grooming specialist ataupun perunding image AirAsia serantau, Kak Ros, tugas Kak Ros adalah menyeragamkan dandanan untuk Malaysia dan juga serantau tadi. So apa yang Malaysia Kak Ros buat, Kak Ros pastikan yang kat luar negara tu yang Asia sama. Yes. Kalau adik pergi fly ke Bangkok, cabin crew macam ni. Fly pergi Kota Baru pun kru lagu tu. Kena sama berlaku. Dia tak boleh lain. Okey, faham. Itulah perjalanan kerjaya Kak Ros pada waktu kecil. Betul. Masuk banking. Masuk Asia dulu, pergi airline lain, masuk balik Asia. Betul. Jauh perjalanan. Dah berapa tahun dah dalam airlines? More than 10 years lah Kak Ros rasa. More than 10 years. Lama. Happy. 10 years berhenti, more than 10 years kerja airline. Tapi itulah rindu kan. Sebab Kak Ros ni kalau nak kerja lain, nak kerja office sebenarnya dah tak boleh buat. Memang dah serasi dah dengan fly, dengan kapal terbang ni. Ya, betul. Sebab kan? Tu passion tu orang cakap, kenapa nak jadi pramugari sangat? Sebab my passion. Kalau betul-betul passion, bukan Kak Ros nak cakap lah. Kak Ros pun betul passion. Sebab apa? Untuk menjadi seorang cabin crew yang bagus ni, dia bukan hanya untuk dapat gaji yang lumayan saja, tapi dia kena ada satu semangat. Sebagai seorang pramugari yang berjaya tu kena ada kat situ. Ya ke Kak Ros? Selalunya orang cakap, kenapa dia flight attendant? Sebab nak pergi melancong free. Banyak. Ya ke? Sebab betul. Tu Kak Ros nak jadi flight attendant sampai sekarang? Tak. Nak kata tu juga tidak, tapi main reason adalah Kak Ros punya cita-cita. Cita-cita untuk menjadi seorang pramugari tu. Sebab tu sekarang Kak Ros betapa orang cakap happy kerja sebagai pramugari ni. Reporting pukul 4, 3 jam awal Kak Ros dah bangun. Bersiap. Sebab apa? Betapa kita enjoy nak kerja tu. Nak pakai cantik-cantik, nak dress up, nak bagi confident. Kita nak pergi fly kan? Macam tu. Itulah persiapan seorang pramugari-pramugara. Betul. Sebab dia orang cakap sebenarnya pramugari-pramugara ni kena nampak cantik. Betul. Bagi Kak Ros, cantik tu dia adalah subjektif pada pandangan seseorang. Macam Kak Ros kalau ada adik-adik yang datang interview, kita boleh tengok orang tu passion ke tak. Sebab kalau datang interview dengan rambut macam tak betul. Betul tak? Dengan bajunya tak iron. Daripada head to toe tu nampak
macam tak presentable. So susah sikit lah. Kat situ pun kita nampak dia ni ada passion ke tak untuk menjadi Betul, seorang flight attendant. betul. Sebab tu Kak Ros kat sini di Malaysia lah, yang sebab Kak Ros base kat sini kan. So memantau semua cabin crew yang adik-adik ni. Bukan senang juga tahu nak kerja sebagai grooming specialist ni. Kena ada orang cakap semangat yang kuat. Lepas tu nak melayan PL orang lagi. Betul lah. Sebab sekarang ni kita kata Gen Z. Gen Z Gen Z. Gen Z. Generasi sekarang ni kan jenis macam nak tegur pun kita kadang-kadang kena fikir ayat, fikir ni macam nak tegur budak-budak sekarang ni. Betul. Sebab tu Kak Ros sebagai grooming specialist kat sini meletakkan diri Kak Ros bukan ke tahap yang tinggi, ke tahap yang orang cakap meletakkan di bawah. Maksud Kak Ros, kalau kita nak tegur adik-adik sekarang ni, tegur sebab macam kakak tegur adik, mak tegur anak, macam tu. So kita tak boleh arahkan, kita kena tunjuk, kita kena inspire dia orang. Tapi Kak Ros meletakkan kru, orang cakap macam adik-adik, macam anak-anak, macam tu. Tak boleh tegur sebagai bos tegur pekerja, tak boleh. Macam tu. Okey Kak Ros, sepanjang 10 tahun lebih dalam airlines, mestilah Kak Ros dah pergi banyak negara sebab Kak Ros pun pernah join AirAsia X juga, pergi luar negara. Kan? Pergi banyak negara, banyak tempat. Kak Ros confirm boleh tahu banyak bahasa dah kan? Tak ada. Kak Ros hanya boleh bertutur bahasa Inggeris dan bahasa Melayu saja. Oh ya? Ya, betul. Itulah Kak Ros ada satu flight nak share ni. Flight pergi, kalau macam flight China ke. So dia orang susah nak berkomunikasi kan. Betul. Yang penting kita faham dia, dia faham kita. Kalau macam dia nak beli barang pun kita how much, kita kena tunjuklah calculator tu berapa pertukaran rate, kena cakap kat dia macam tu. So kena cakap even dah 1 sen pun kita kena bagi tahu berapa balance tu dalam tu. Ya, betul. Kadang-kadang kita pergi negara yang macam bukan bahasa Inggeris sebagai bahasa dia orang. Betul. Contohnya macam Korea, Jepun, betul. China pun China. Oh, itu antara negara yang susah kan nak dia orang pun cakap Mandarin kat sana kan. So very hard to understand. So Kak Ros tak ambil bahasa ketiga ke tak apa ke, belajar dengan kawan ke? Tak ada. Hanya menggunakan bahasa Inggeris, dan juga kalau flight China ke Dhaka ke India, so Kak Ros body language lah. But make sure the passenger understand lah what you are trying to explain macam tu. Kak Ros ada tak experience dalam airline yang kalau Kak Ros tak nak hadap pun benda tu? Mungkin penumpang buat hal ke, mengamuk ke apa ke, tak sukalah apa semua. Okey, dia ada satu pengalaman Kak Ros. Ada foreigners, dia travel, husband and wife dan anak 2 orang. So dia masuk kapal, masuk flight masa tu, kenapalah muka apa orang cakap dia macam stres, the wife. Lepas tu Kak Ros tanya dia kenapa kan. Dia cakap dia baru je lepas bergaduh dengan suami dia sebab pasport. Sebab pasport. Sebab apa? Pasport dia bagi dekat wife husband dia pegang. Okay. So maknanya husband dia tak boleh nak clear immigration lah sebab pasport tu duduk dalam beg wife dia. Dia orang separate masa tu. Okay. Yang ni pergi toilet ke kita tak tahu. So dah terbawa pergi. So dia ada orang cakap miscommunication kat situ lah. So kita pun risau juga dalam flight kan nanti bergaduh ke passenger lain nampak. So kadang-kadang benda macam tu kita kalau boleh tak nak terjadilah di dalam pesawat. So adik-adik kepada nak travel tu pasport tu pegang, jangan bagi dekat partner. Jangan bagi kat kawan-kawan pegang. Betul, kawan-kawan pun tak boleh pegang. Pegang sendiri. Sebab benda jadi masalah privacy, nanti. Benda sendiri, benda hak korang sendiri, pasport. Betul. Ada tak macam Kak Ros rasa macam ada penumpang yang contohnya macam mengamuk ke apa kan, buat hal ke ataupun sebab sekarang ni kita boleh tengok kat social media, dia orang record je flight attendant buat hal lah apalah. So macam mana korang macam overcome the problem tu? Kalau macam Kak Ros sendiri tiba-tiba dah viral dah dekat social media. Social media kan. Sebab tu kita sebagai untuk menjadi cabin crew ni kita ada dilatih cara bercakap, cara how to calm down. Sebab tu nak jadi cabin crew satunya adalah kena stress free. Tak boleh kalau adik-adik ni cepat pandai barang memang tak boleh jadi cabin crew. Alah Kak Ros kecek Kelantan dengan dia. Settle masalah. Kecek Kelantan tu terus senyap. Tu senyap tak faham apa dia. Sebab tu kita kena ada sikap yang penyabar. Kalau passenger marah kita ke, tak puas hati, kita tak boleh marah passenger balik. Kita kena down to earth. Macam tu sebab kita tak tahu masalah dia daripada rumah lagi nak bangun, nak datang ke sini, nak check in, mungkin ada masalah kat check in counter ke apa, kita tak tahu kan. So kita as a cabin crew must be orang cakap selalu calm down, bersikap positif, relax. Tak boleh kerja macam marah-marah, tak boleh. Kalau passenger marah,
kita marah lagi dia akan naik Betul, lagi. tak boleh. Sebab passenger ni dia tak suka kita educate dia. Ya. So kita kena Macam selalu dia betul. sebab tu Kak Ros selalu macam down to earth. Minta maaf cik, minta maaf, I'm sorry. Macam tu. So passenger ni pun faham kalau dia pun tengah marah kan. So kalau kita selalu maintain kita punya magic words, thank you, I'm sorry, excuse me, thank you, I'm sorry, excuse me, you will save in airline industry. Even the cabin crew as well. Itu adalah key dia. Key dia memang kena down to tips earth. daripada Kak Ros. Betul. Okey, macam Kak Ros dah pergi banyak negara. Negara mana yang Kak Ros macam tak pernah sampai lagi dan teringin sangat nak sampai? Maybe dekat US. Tak boleh sampai lagi? Sebab hari tu Kak Ros dah plan semua dah. Dah sebulan, 28 hari Kak Ros dah bayar semua. Nak bawa family lah, nak pergi jalan-jalan kan. Tapi time tu juga kena COVID that time. Cancel lah. So ada jugalah a few dapat refund, ada yang tak dapat refund balik. Itu teringin sangat nak pergi. Sebab kita masa tu kan AirAsia, kita dapat orang cakap tiket murah lah untuk staff lah. So kita ingat nak ambil daripada Malaysia, KL pergi Hawaii ambil ke LA. Kita punya perancangan sampai ke macam tu. Ya, best masa tu. Tapi itulah tak ada rezeki. Yang Kak Ros macam teringin nak pergi tapi dah pergi. Teringin nak pergi dah pergi. I mean macam untuk airline lah, untuk bekerja, waktu bekerja. Oh, betul bekerja. Untuk pergi sekarang ni dia ada banyak destinasi kan. Kazakhstan. So teringin lah juga nak pergi, tapi insyaAllah sebab Kak Ros pun walaupun Kak Ros kerja grooming specialist, Kak Ros will be doing spot check. So I can travel as well, ikut kru. Itu sebabnya kita nak menjadi flight attendant, sebab nak pergi bercuti free. Betul, semua orang cakap macam tu kan. Padahal kerja tu sebenarnya. Kerja sebenarnya. Tapi best lah, itulah untungnya untuk menjadi seorang pramugari dan pramugara. Kita punya culture, I mean bukan culture lah, kita punya masalah dunia. Masalah dunia tu betul. Gangguan seksual lah, apa semua. Tambah-tambah benda ni berlaku kepada mangsanya adalah wanita. Ya, betul. Dan tambah-tambah wanita pula memang wanita cantik macam Kak Ros. So dia akan peratusan untuk berlaku masalah gangguan seksual di tempat kerja adalah lebih tinggi, betul tak? Itulah apa yang kita dengar kan, banyak juga dekat berita-berita media sosial macam tu kan. Sebenarnya depends on diri kita sendiri. Macam mana kita nak hadapi situasi macam tu. Kalau biasalah, kalau kita boleh tahu sebenarnya, you know yourself better, betul. So kalau orang bercakap yang orang cakap kurang elok tu, kita tahulah macam mana nak attack that questions macam tu. Tak bagi trigger untuk kepada ke arah sex harassment ke bully ke something like that. Depends on diri kita sendiri. Sebab tu kita kena banyak membaca atau mengetahui macam mana untuk menghadapi situasi ni di tempat kerja. So untuk cabin crew ataupun adik-adik cabin crew yang baru-baru ataupun adik cabin crew ke, belajar untuk nak protect yourself. Yes, of course. Terutama perempuan. Betul, kena. Sebab gangguan seksual ni dia boleh berlaku kat mana-mana je. Betul. Tak kira kita bekerja dalam bidang apa sekalipun. Betul. Di mana saja. Even though you kerja cleaner ke apa, mesti ada semua kan. Dia tak kira kerja-kerja yang macam frontliner ni. Semua ada di tempat-tempat kerja kan. Okey, baik Kak Ros. Nak tahu juga, sepanjang Kak Ros bekerja dalam airlines, pernah tak Kak Ros menghadapi situasi benda-benda yang macam genting? I mean macam yang menakutkan ke, apa ke, yang mencemaskan ke waktu tu? Okey. Biasanya sebab kalau kita tengok movie kan Kak Ros, macam-macam lah movie sekarang ni kan, bila atas flight tu. So macam mana tu? Tapi Kak Ros kan, sepanjang Kak Ros kerja ni, mungkin tak tahulah nak cakap. Memang tak ada. Alhamdulillah memang tak ada. Kalau benda-benda yang lucu-lucu, funny-funny dengan passenger tu adalah. Mungkin tak tahulah yang pasal yang adik cakap tadi kan, keburukan tu tak ada so far. Alhamdulillah lah Kak Ros. Alhamdulillah, betul. Yang funny-funny apa tu Kak Ros? Funny-funny biasa share lah. Share kita Kak Ros. Takkan nak sipen sendiri Kak Ros. Okey, yang funny-funny biasalah passenger kan. Kadang-kadang contoh dia lah kan, ni contoh dia. Kadang-kadang kan macam makcik-makcik. Kak Ros ni banyaklah makcik-makcik ni kan. Kalau naik flight kan, dia orang suka bawa macam mangkuk tingkat. Kadang-kadang daripada ni nak balik ke kampung, Alostar ke mana, sebab dia orang nak bawa makanan lah untuk anak-anak kan. Kalau kita kata, makcik ni tak boleh letak kat sini, makcik ni pintu kecemasan, makcik tak boleh duduk kat sini. Kadang-kadang tiket tu dia tersalah bagi ke apa, makcik dia tak tahu dia duduk kat situ. Kadang-kadang kita katalah, makcik tak boleh letak beg kat tengah-tengah, nanti kecemasan, makcik tak boleh nak keluar.
biarlah aku tendang pintu ni sampai pecah. Betul. Ada macam tu. So kita kalau dia cakap macam tu, kayak makcik ni tak boleh letak kat sini apa. InsyaAllah dengan nama Tuhan tak ada apa berlaku. So dia boleh cakap macam tu sebab dia tak tahu kan. So kalau kita macam tu, kita tak payah nak cakap banyak lah. Kita tolong dia ambil. Tak apa makcik, saya letak kat atas dulu ya. Lepas berlepas nanti saya sendiri datang tolong makcik bawa ke bawah. Dia nak sangat mangkuk tingkap dia tu letak dekat bawah. Macam tu lah. So kita kena pandai. Lah makanan takut dia. hilang lah. So kita kena pandai lah dengan situasi macam ni. So itulah biasanya Kak Ros cerita-cerita macam ni je. Tak ada yang pelik-pelik. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Okey, sepanjang menjadi seorang cabin crew, ada tak macam benda-benda yang Kak Ros rasa macam tak nak hadapi benda tu? Dan pap Kak Ros menghadapi dia. Menghadapi juga ya. Biasalah macam mana Kak Ros cakap so far tak ada lah. So far ni Kak Ros ni tu Kak Ros cakap alhamdulillah, daripada Kak Ros kerja tahun, ada satu, baru teringat. Satu, okey, first Kak Ros kerja buat safety demo. Tapi masa tu 737 lah, kapal kecil lagi, Air Asia. So buat safety demo. Lepas safety demo tu Kak Ros simpan lah alat safety demo tu kat atas kompartmen. Okey, lepas tu take off safety demo tali pinggang tu, dia terkeluar passenger kat bawah. Nasib baik dia tergantung macam tu, nasib baik tak jatuh. Tak kena kepala passenger. Ya Allah ya passenger. Tuhanku. Lepas tu dah teko dah elok-elok tu Kak Ros pergi. Lepas tu nasib baik passenger kat bawah tu dia tak sedar, dia tak sedar benda tu. Kita daripada jauh kita nampak lah kan. Alhamdulillah. Kita dah cuak dah waktu ni. Ya betul, kalau jatuh atas kepala passenger, ya Allah ya Tuhanku, takut jugalah Kak Ros. Okey, kalau benda macam tu berlaku, misalnya itu Kak Ros akan dipersalahkan, kena bertanggungjawab ke macam mana? Apa tindakan airlines terhadap Kak Ros? Tak adalah, kalau benda macam tu kita minta maaf. Sebab tu kita kalau kerja kena berhati-hati, kena double check. Sebab tu Kak Ros masa tu Kak Ros rasa baru fly 2-3 hari fly. Kita pun tak pernah naik kapal terbang masa tu kan. So kita tutup elok-elok sebab ni macam technical problem lah. Sebab bila kapal tu nak take off ke, sebab lash ke macam tu. So sebab tu kita di sini sebelum flight terbang tu kita ada bahagian keselamatan untuk cek kapal supaya memastikan keselamatan dan keselesaan para penumpang di dalam pesawat. So benda tu lah yang terjadi. Alhamdulillah lah. So far the incident alhamdulillah tak ada apa berlaku. Alhamdulillah. Dia macam-macam ni. Betul. Kadang-kadang kita ada bad day kita masa tu, kita tak boleh nak lari kan. Ada tak Kak Ros macam jumpa satu flight dengan kawan sekolah lama yang macam lama gila tak jumpa? Tiba-tiba boleh reunion dalam flight. Okey, tak ada. Tapi dalam TikTok sekarang ada. Daripada Kampung Baru, daripada Alliance Bank yang Kak Ros kerja tu, semua ada. Daripada yang Kak Ros duduk kampung Pandan Indah dulu, yang Kak Ros kerja Hong Leong Insurance pun ada. Lepas tu kawan-kawan yang kerja Hong Leong pun ada kontak Kak Ros sekarang. Itulah bagus ni orang cakap, kalau kita mempergunakan media sosial cara yang bagus sekarang, betul. Alhamdulillah kita dapat balik apa yang kita inginkan. Dapat ukuah tu balik. Betul. Betul. Sekarang ni pun Kak Ros dah rajin melayan korang dekat TikTok ni. Setiap kali saya buka TikTok, ada dia tengah buat live. Betul. And ada satu video yang viral, Kak Ros nak pilih baju ke apa ke. Lepas tu Kak Ros tanya pembantu rumah. Lepas tu dia suruh Kak Ros tukar. Yang nak makan sate dengan Abang Arman tu. Kak Ros tukar baju. Lepas tu orang komen dekat TikTok tu macam, patutlah Kak Ros cantik. Dia punya pembantu rumah pun yang jenis menjaga penampilan. Betul. Dia kan pembantu rumah Kak Ros ni bagus. Sebab apa? Dia dah tahu Kak Ros macam orang kenal ramai di media sosial kan. So kalau Kak Ros nak pergi grocery beli barang pun, tuak puan tak boleh pakai macam ni. Dia pun kadang-kadang kita nak pakai slipper kan. Puan tak boleh. Dia kita keluar sekejap je. Tapi kalau keluar sekejap pun ada terjumpa dengan follower. Sebab tu Kak Ros kamera ready all the time. Betul, ada terjumpa je. Sebab tu make Kak Ros ni baguslah orangnya. Patutlah Kak Ros sentiasa bersiap walaupun pergi kedai depan rumah je. Itulah kadang-kadang takut jumpa follower. Follower Kak Ros ni bagus sebenarnya. Dia orang ni macam grooming specialist Baby Rose pula. Okey Kak Ros, rasanya kita dah sampai di sini saja. Kita punya dah borak macam lama Kak Ros. Borak santai-santai. Santai relax dengan Kak Ros dekat Red Q ni. Betul. Okey, korang boleh je nak contact Kak Ros, nak follow Kak Ros ke, nak borak apa dengan Kak Ros, semuanya kat social media dia. Dia memang aktif dekat TikTok sekarang ni orang cakap. Betul. Dah famous dah sekarang ni. Sekarang ni media yang cari dia.
Dan juga terima kasih kepada pihak Bulan ni. Thank you Kak Ros, Thank you so much. sudi menerima kunjungan kita Yeah, orang kat of sini. course lah. Terima kasih banyak-banyak datang dan juga tim. Yes, so korang boleh follow Kak Ros dekat social media Kak Ros. Dan juga boleh komen ke, nak tahu pasal airlines ke, nak tahu pasal kehidupan Kak Ros ke apa ke, Boleh. komen je kat bawah. Komen je kat bawah nak tanya Kak Ros pasal tips apa-apa kecantikan ke, Yes. rambut ke, apa-apa saja. Okey? Okey. Boleh komen kat bawah. Betul. So jangan lupa untuk tekan like, share dan juga subscribe YouTube channel Obra Official, dan kita punya perbualan kita ni akan dimasukkan ke dalam Spotify, Apple Podcast dan juga Google Podcast. Okey, korang boleh pergi follow kita orang dekat Syuram Bilik Spotify. Alright, itu saja Kak Ros. Thank you so much. Thank you so much, Min. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Okey, insyaAllah. Right. Jumpa lagi. Itu saja korang. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye. Action!